Burkina Faso, sebuah negara kecil di jantung Afrika Barat, kini menjadi tumpuan dunia. Negara ini, yang dulunya jarang disebut di pentas antarabangsa, kini menarik perhatian kerana perubahan besar yang sedang berlaku. Di tengah-tengah benua yang penuh cabaran, Burkina Faso bangkit dengan semangat baru, membawa harapan kepada rakyatnya dan juga inspirasi kepada negara-negara lain di Afrika. Di tengah krisis politik dan ancaman keselamatan, muncul seorang pemimpin muda yang berani, Kapten Ibrahim Traoré. Beliau tampil di hadapan rakyat dengan tekad dan keberanian luar biasa, membawa suara perubahan yang sudah lama dinantikan. Kepimpinan Traoré bukan sekadar simbol, tetapi juga harapan baru untuk masa depan Burkina Faso. Dengan mengambil alih kuasa, Traoré membawa visi yang jelas untuk mengembalikan maruah dan kedaulatan negara. Beliau berjanji untuk membela rakyat, memperjuangkan hak mereka dan memastikan Burkina Faso berdiri megah di mata dunia. Setiap langkahnya penuh dengan keyakinan dan keazaman. Traoré menolak janji kosong dan retorik semata-mata. Beliau terus bertindak, memastikan kekayaan negara seperti emas tidak lagi dieksploitasi oleh pihak luar. Kini, hasil bumi Burkina Faso diurus dengan lebih adil supaya manfaatnya dapat dirasai oleh seluruh rakyat, dari bandar hingga ke desa. Semangat perjuangan Traoré mengingatkan kita kepada tokoh legenda, Thomas Sankara, pejuang kemerdekaan yang pernah mengubah wajah Burkina Faso. Seperti Sankara, Traoré menanamkan nilai keberanian, keadilan, dan cinta tanah air dalam setiap tindakannya. Traoré faham, kemerdekaan sebenar bukan sekadar bebas dari penjajahan fizikal, tetapi juga bebas dari cengkaman ekonomi asing. Beliau mahu rakyatnya berdikari, menguasai ekonomi sendiri, dan tidak lagi bergantung kepada kuasa luar yang hanya mementingkan keuntungan. Impian Traoré ialah melihat Burkina Faso berdiri di atas kaki sendiri, menentukan masa depan tanpa tunduk kepada sesiapa. Beliau percaya, dengan semangat dan usaha bersama, rakyat Burkina Faso mampu mencipta perubahan besar. Kisah ini benar-benar memberi inspirasi. Keberanian dan keyakinan seorang pemimpin muda mampu mengubah nasib seluruh bangsa. Ia membuktikan bahawa perubahan bermula dengan satu langkah berani. Dalam kebangkitan ini, prinsip-prinsip Al-Quran seperti keadilan, amanah, dan persaudaraan menjadi panduan utama. Traoré menekankan nilai-nilai ini dalam setiap dasar dan tindakannya, memastikan rakyat sentiasa bersatu dan berpegang pada kebenaran. Kisah Burkina Faso adalah cerminan untuk kita semua. Dengan niat yang tulus dan usaha yang gigih, tiada apa yang mustahil untuk dicapai. Setiap cabaran adalah peluang untuk bangkit dan membina masa depan yang lebih baik. Jom kita mulakan perjalanan ini bersama-sama, menyelami kisah kebangkitan sang singa Afrika, Ibrahim Traoré, dan rakyat Burkina Faso yang luar biasa. Al-Quran bukan setakat kitab ibadah, ia juga panduan tadbir negara. Prinsip utama, keadilan, bukan saja kat mahkamah, tapi dalam agihan kekayaan negara. Sumber macam emas mesti diagih adil, hapuskan penindasan. Al-Quran juga tekankan usaha. Allah takkan ubah nasib satu kaum, melainkan mereka sendiri berusaha. Musyawarah atau syura, keputusan besar dibuat bersama, bukan seorang-seorang. Ini pastikan kepentingan bersama diutamakan, bukan kepentingan pribadi. Kedaulatan negara, bebas dari campur tangan asing adalah prinsip penting. Maslahah ammah, setiap tindakan kerajaan mesti bawa kebaikan pada seluruh rakyat. Bila keadilan, usaha, musyawarah, dan kedaulatan dijadikan panduan, negara akan maju. Inilah asas yang Traoré pegang. Traoré bukan sekadar bercakap tentang prinsip, tetapi benar-benar menterjemahkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam dasar negara melalui tindakan yang tegas dan berani. Setiap keputusan yang diambil berpaksikan kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar retorik politik semata-mata. Salah satu langkah utama ialah nasionalisasi lombong emas. Dengan mengawal sendiri kekayaan negara, hasil bumi tidak lagi mengalir keluar ke tangan asing. Sebaliknya, keuntungan dari emas diagihkan untuk manfaat rakyat, membiayai projek pembangunan, dan memperkukuh ekonomi tempatan. Traoré juga memberi tumpuan besar kepada sektor pertanian. Negara tidak lagi bergantung sepenuhnya pada import makanan. Rakyat digalakkan bercucuk tanam, diberi latihan dan sokongan. Ini bukan sahaja mencipta peluang pekerjaan, malah mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan tahap sara diri negara. Hasil negara digunakan untuk membina infrastruktur asas seperti jalan raya, sekolah, dan hospital. Kemudahan ini meningkatkan kualiti hidup rakyat,
memudahkan akses kepada pendidikan dan kesihatan, serta membuka peluang ekonomi baru di kawasan luar bandar. Setiap sen hasil negara dipulangkan kepada rakyat selari dengan prinsip maslahah amah, iaitu memastikan manfaat bersama dan keadilan sosial. Bantuan diagihkan secara telus, memastikan tiada golongan yang terpinggir. Traoré juga mengambil langkah berani dengan mengarah tentera asing keluar dari Burkina Faso. Tindakan ini menegaskan kedaulatan negara dan memberi keyakinan kepada rakyat bahawa mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa campur tangan luar. Ini bukan bermakna bermusuhan dengan dunia luar, tetapi menunjukkan keyakinan pada keupayaan dan potensi rakyat sendiri. Semangat berdikari dipupuk dalam setiap lapisan masyarakat, terutamanya generasi muda. Semua langkah ini adalah sebahagian daripada strategi membina negara yang adil, berdikari dan bermaruah. Setiap dasar dirancang dengan teliti, melibatkan pelbagai pihak untuk memastikan keberkesanan dan kelestarian. Prinsip Islam bukan sekadar teori atau slogan. Ia diterjemahkan dalam tindakan nyata, dari pentadbiran negara hingga ke akar umbi masyarakat. Inilah bukti bahawa nilai agama boleh membentuk perubahan positif. Kini, Burkina Faso berdiri megah dengan identiti sendiri. Rakyatnya bersatu, yakin dan bangga dengan kepimpinan yang berprinsip. Inilah kekuatan sebenar sebuah negara yang berpegang pada nilai dan tindakan. Sistem pemerintahan bukan soal nama, tentera atau demokrasi, tapi soal keadilan dan amanah. Pemerintahan tentera muncul masa krisis, mampu bertindak tegas dan pantas, macam di Burkina Faso. Tapi risiko kuasa mutlak tetap ada. Demokrasi pula beri suara pada rakyat, selari dengan musyawarah, tapi kadang-kadang lambat dan terdedah pada rasuah. Al-Quran tak tetapkan satu sistem mutlak, tapi beri prinsip sebagai panduan. Ukurannya, adakah pemimpin adil, kekayaan diurus baik, hak rakyat terbelah, negara berdaulat. Kejayaan Traoré buktikan, dalam keadaan tertentu, pemerintahan tegas dan berprinsip boleh bawa perubahan. Yang penting, sentiasa berpegang pada prinsip keadilan dan amanah. Sistem hanyalah alat, prinsip adalah teras. Inilah yang bezakan pemerintahan yang diberkati. Pengurusan kekayaan negara ni amanah besar. Dalam sejarah Islam, Baitul Mal kumpul dan agih hasil negara untuk kebajikan rakyat. Matlamatnya, tiada yang terbiar, projek awam dibiayai, keadilan sosial ditegakkan. Berbeza dengan bank moden yang kejar untung, Baitul Mal berasaskan komuniti dan kebajikan. Wang diagih untuk manfaat semua, bukan segelintir. Tindakan Traoré nasionalisasikan emas dan labur dalam infrastruktur mirip falsafah Baitul Mal. Cabarannya, perlukan pemimpin jujur, sistem telus dan pengurusan cekap. Prinsip Baitul Mal tetap relevan. Ekonomi mesti ada hati dan jiwa. Burkina Faso buktikan, prinsip purba boleh digabung dengan pengurusan moden. Hasilnya, sistem ekonomi lebih adil dan saksama. Inilah model yang patut dicontohi. Keberanian Burkina Faso ialah berani cipta laluan sendiri, bukan setakat ikut telunjuk kuasa besar. Tapi cabaran utama ialah rasuah, barah yang boleh runtuhkan negara. Wang negara mesti sampai pada rakyat, bukan bocor ke poket individu. Islam mengajar pemimpin mesti jadi teladan, hidup sederhana dan jujur. Sistem telus, perbelanjaan kerajaan boleh diakses rakyat, wujudkan accountability. Hukuman tegas pada pesalah rasuah tanpa pilih kasih. Pendidikan agama dan moral bina integriti penjawat awam. Perjuangan lawan rasuah ni jihad berterusan. Kalau rasuah tak dibendung, segala usaha Traoré akan sia-sia. Kejayaan sebenar ialah bila hasil negara betul-betul dinikmati rakyat. Inilah ujian terbesar kepimpinan Traoré. Masa depan Burkina Faso bergantung pada integriti ini. Banyak negara di dunia pernah mengalami pemerintahan tentera. Ada yang membawa kemajuan, ada juga yang berakhir dengan kegagalan dan penderitaan rakyat. Setiap negara mempunyai kisah dan pengajaran tersendiri yang boleh dijadikan teladan. Contohnya, Chile di bawah pemerintahan Augusto Pinochet. Ekonomi negara itu berkembang pesat, infrastruktur dibina, dan pelaburan asing meningkat. Namun, kemajuan ini dibayar dengan harga yang mahal. Hak asasi manusia dikorbankan, ribuan rakyat hilang kebebasan, dan ramai yang menjadi mangsa penindasan. Di Turki pula, tentera sering campur tangan atas alasan menjaga kestabilan negara. Walaupun kadang-kadang berjaya mengelakkan kekacauan, campur tangan berulang kali ini akhirnya melemahkan institusi demokrasi dan menimbulkan ketidakpastian politik. Mesir juga tidak terkecuali. Tentera mengambil alih kuasa dengan janji kestabilan dan keselamatan.
Tetapi kebebasan rakyat terjejas, suara pembangkang dibisukan, dan ruang demokrasi semakin sempit. Pengajaran utama dari semua ini ialah pemerintahan tentera kadang-kadang mampu membawa pembangunan fizikal dan kestabilan jangka pendek. Namun, bahaya kuasa mutlak sentiasa mengintai dan tanpa semak imbang, rakyat mudah terpinggir. Kuasa yang dipegang tentera hanyalah amanah sementara, bukan hak mutlak yang boleh diwarisi atau dipertahankan tanpa batas waktu. Kapten Ibrahim Traore perlu sentiasa ingat, godaan untuk terus berkuasa tanpa had adalah ujian besar. Beliau harus mengutamakan kepentingan negara dan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Musyawarah, perbincangan terbuka, dan hak rakyat untuk bersuara mesti sentiasa dijaga. Hanya dengan melibatkan rakyat dalam proses membuat keputusan, kepercayaan dapat dibina. Rancangan yang jelas dan telus untuk kembali kepada pemerintahan partisipatif sangat penting apabila negara sudah stabil. Proses peralihan kuasa perlu dirancang dengan rapi agar demokrasi dapat berkembang. Sejarah membuktikan pemerintahan tanpa sokongan rakyat tidak akan bertahan lama. Rakyat akhirnya akan bangkit menuntut hak dan kebebasan mereka. Burkina Faso mesti belajar dari sejarah negara lain dan sejarah sendiri. Jangan ulangi kesilapan yang sama dan sentiasa utamakan kepentingan rakyat. Hanya dengan keadilan, keterbukaan dan semangat kerjasama, Burkina Faso akan terus maju ke hadapan dan membina masa depan yang lebih baik untuk semua. Macam mana nak pastikan kejayaan Burkina Faso kekal? Pertama, niat ikhlas, pemimpin dan kerajaan berkhidmat sebab Allah, bukan kuasa. Kedua, bina institusi kukuh, badan kehakiman bebas, anti rasuah berkesan, perkhidmatan awam cekap. Ketiga, perluas musyawarah, dengar suara rakyat melalui majlis perundingan. Rakyat rasa terlibat, kerajaan lebih peka. Keempat, pelaburan dalam pendidikan, lahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berjati diri. Pendidikan seimbang duniawi dan ukhrawi ini benteng negara. Gabungan niat, institusi, musyawarah dan pendidikan adalah kunci masa depan gemilang. Inilah resepi kestabilan dan keadilan berterusan. Kisah Traore dan Burkina Faso ni inspirasi. Perubahan tu mungkin. Negara kecil mampu bangkit kalau dipimpin dengan berani dan berprinsip. Perjuangan mereka untuk kedaulatan ekonomi dan politik ni contoh mulia. Prinsip Al-Quran macam keadilan dan amanah terbukti praktikal bina negara berjaya. Pengurusan kekayaan macam Baitul Mal, penolakan campur tangan asing, semua ni bawa harapan baru. Cabaran masih banyak, rasuah, institusi, pembangunan inklusif. Belajar dari sejarah, elak kezaliman, kekalkan istiqamah. Kisah ni bukan setakat tontonan, tapi iktibar untuk kita semua. Semoga kebangkitan Burkina Faso jadi permulaan kebangkitan ummah sejagat. Rahsia kejayaan Burkina Faso. Perspektif Al-Quran dan perbandingan model Burkina Faso, sebuah negara di Afrika Barat, sedang menarik perhatian dunia akibat kemajuan pesatnya di bawah pemerintahan tentera Ibrahim Traore. Sejak rampasan kuasa pada tahun 2022, negara ini menunjukkan kejayaan melalui nasionalisasi sumber, pelaburan besar-besaran dalam pertanian, dan inovasi industri. Bagaimanakah prinsip-prinsip Al-Quran memberikan panduan untuk kejayaan ini? Mari kita teroka melalui perbandingan model pemerintahan, sistem kewangan, dan pendekatan inovasi. Al-Quran menawarkan prinsip universal yang boleh diterapkan dalam konteks pembangunan Burkina Faso. Hai orang-orang yang beriman, keadilan hendaklah kamu tegakkan. Pemerintahan Traore menasionalisasi lombong emas dan mengusir tentera Perancis, memastikan sumber negara digunakan untuk rakyat. Tindakan ini selari dengan konsep amanah dan keadilan dalam Al-Quran. Pendapatan emas meningkat berbilion-bilion franc dan Burkina Faso kini bersaing dengan Nigeria dalam penuaian bawang. Pelaburan dalam pertanian, traktor bernilai 104 bilion franc dan jangkaan penuaian bawang memecahkan rekod, serta kilang, ubat veterinar dan pemprosesan kacang gajus menunjukkan komitmen untuk pembangunan ekonomi yang adil. Tawakal adalah hal penting, tetapi persediaan dan musyawarah juga diperlukan. Langkah mengurangkan pergantungan kepada kuasa asing dan membina infrastruktur seperti terminal di Ghana, serta drone mencerminkan kedaulatan. Traore memperkukuh keselamatan dengan drone dan latihan belia, memastikan kestabilan dalam menghadapi ancaman dalaman dan luaran. Nasionalisasi bank menunjukkan usaha ke arah kedaulatan, walaupun sistem riba masih bermasalah. Inisiatif seperti pelaburan dalam pertanian dan kilang, ubat veterinar, pemprosesan kacang gajus menunjukkan komitmen untuk pembangunan. Perumpamaan orang yang menabur kebajikan
seperti seorang yang menabur benih. Pelaburan untuk masyarakat diibaratkan seperti benih yang menghasilkan hasil berganda. Peluang pekerjaan melalui kilang baru dan latihan teknologi untuk belia menunjukkan usaha untuk kesejahteraan ummah. Kilang baru dan latihan teknologi untuk belia mencipta pekerjaan, memupuk kesejahteraan ummah. Pelaburan IMAS untuk projek pertanian dan pekerjaan menunjukkan kepedulian terhadap kebaikan bersama. Berkuasa selepas rampasan kuasa 2022, fokus pada tindakan pantas untuk menangani insurgensi, eksploitasi asing, dan pembangunan ekonomi. Keadilan ekonomi, Surah An-Nisa melalui nasionalisasi sumber dan mengusir pengaruh asing. Kecekapan pelaksanaan dasar pantas mencerminkan tanggungjawab melaksanakan tugas dengan baik. Surah Al-Mulk, kurang musyawarah, Surah Asy-Syura bab 2, kerana kuasa terpusat, risiko ketidakstabilan jangka panjang. Nasionalisasi IMAS, pelaburan pertanian, dan pembinaan kilang menunjukkan keberkesanan. Melibatkan pilihan raya dan penyertaan rakyat. Sebelum 2022, Burkina Faso demokratik tetapi lemah menangani krisis. Musyawarah, Surah Asy-Syura bab 238, dan accountability institusi bebas memastikan amanah, Surah An-Nisa bab 58. Birokrasi melambatkan tindakan, gagal menangani eksploitasi asing sebelum ini. Pemerintahan demokratik sebelumnya gagal menangani krisis keselamatan dan ekonomi. Institusi kewangan Islam yang menguruskan harta ummah, zakat, ganimah, hasil sumber, untuk kebajikan, bebas riba, dan berasaskan syariah. Memastikan kekayaan tidak tertumpu pada segelintir pihak. Tidak membebankan rakyat. Dana digunakan untuk kebajikan seperti pendidikan dan infrastruktur. Hasil emas boleh disalurkan untuk projek pertanian dan pekerjaan, selari dengan matlamat Traoré. Memerlukan institusi kukuh, sukar dilaksanakan dalam ketidakstabilan. Beroperasi berdasarkan sistem kapitalis, mengenakan riba, sering dipengaruhi entiti asing. Traoré menasionalisasi bank untuk kurangkan pengaruh asing. Bercanggah dengan syariah, membebankan rakyat. Bank moden sebelum ini dikaitkan dengan eksploitasi asing. Nasionalisasi bank menunjukkan usaha ke arah kedaulatan, tetapi sistem riba masih bermasalah. Berisiko meningkatkan jurang kekayaan. Keberanian untuk mengambil pendekatan baru dan inovatif. Traoré menentang status quo dengan menasionalisasi sumber dan melabur dalam sektor baru. Menentang eksploitasi asing, hikmah dan usaha untuk kemajuan. Sumber digunakan untuk rakyat. Nasionalisasi IMAS, pelaburan pertanian, kilang, dan drone. Mengurangkan pergantungan asing. Meningkatkan kesejahteraan. Memerlukan ketelusan untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan pribadi. Tuduhan seperti dakwaan Africom tentang IMAS menyerlahkan risiko. Rasuah bercanggah dengan amanah. Rasuah menghalang keadilan. Pemeriksaan diri diperlukan. Pemerintahan sebelumnya dikritik kerana rasuah. Risiko wujud dalam pemerintahan tentera tanpa semak dan imbang. Menghakis kepercayaan, menjejaskan pembangunan. Pemerintahan terpusat berisiko rasuah tanpa accountability. Selepas rampasan kuasa 1973, Pinochet memperkenalkan reformasi ekonomi pasaran bebas. Pertumbuhan ekonomi yang kukuh, penurunan inflasi, dan pembangunan infrastruktur. Chile menjadi salah satu ekonomi terkuat di Amerika Latin. Reformasi ekonomi boleh dilihat selari dengan usaha untuk kebaikan bersama, Surah Al-Baqarah masih. Tetapi pelanggaran hak asasi manusia bercanggah dengan keadilan, Surah An-Nisa 45. Represi politik dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia menjejaskan reputasi, menunjukkan kekurangan musyawarah dan accountability. Selepas rampasan kuasa seni 1980, tentera di bawah Evren mengambil alih untuk menstabilkan negara yang bergolak akibat keganasan politik, memulihkan kestabilan, mengurangkan keganasan, dan meletakkan asas untuk pertumbuhan ekonomi pada 1980-an. Transisi kepada demokrasi berlaku pada 1983. Kestabilan selari dengan keamanan, Surah Al-Anfal 62. Tetapi tindakan keras terhadap pembangkang menimbulkan isu keadilan. Penahanan besar-besaran dan sekatan kebebasan bercanggah dengan prinsip musyawarah. Surah Asy-Syura bab 12. Selepas rampasan kuasa 2013, LCC memimpin pemerintahan berasaskan tentera untuk menangani ketidakstabilan politik dan ekonomi. Projek infrastruktur besar seperti perluasan terusan Suez, pembinaan ibu kota baru, dan pertumbuhan ekonomi. Tentera memainkan peranan besar dalam ekonomi. Pembangunan infrastruktur menyokong kebaikan bersama, tetapi tindakan keras terhadap pembangkang menimbulkan isu keadilan dan amanah. Tuduhan rasuah dalam projek besar
dan sekatan kebebasan politik seperti yang dilaporkan dalam sumber. Kejayaan Burkina Faso di bawah Traoré bergantung pada keupayaan untuk mengekalkan inovasi sambil mengelakkan rasuah. Prinsip muhasabah, Surah Al-Hasyr 5:11, menekankan pemeriksaan diri untuk memastikan keadilan. Tuduhan rasuah menunjukkan perlunya ketelusan yang boleh disokong oleh Baitul Mal atau institusi demokratik. Negara-negara tentera moden seperti Chile dan Mesir menunjukkan kejayaan ekonomi tetapi sering menghadapi cabaran keadilan dan accountability. Sapo memastikan pengurusan harta ummah secara adil dan transparan. 2. Melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan untuk menambah kestabilan jangka panjang. 3. Memastikan accountability dan mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Rahsia kejayaan Burkina Faso melalui Kanta Al-Quran terletak pada keadilan ekonomi, usaha untuk kedaulatan dan pembangunan rakyat. Pemerintahan tentera lebih berkesan dalam konteks semasa berbanding demokrasi kerana tindakan pantas, tetapi demokrasi menawarkan musyawarah. Baitul Mal lebih selari dengan Al-Quran berbanding bank moden kerana bebas riba. Konsep Dare to Differ, Be Novelty menyokong kejayaan melalui inovasi, tetapi rasuah mesti dikawal. Contoh negara tentera moden seperti Chile, Turki dan Mesir menunjukkan potensi kejayaan tetapi juga cabaran keadilan dan accountability.